Dua wanita maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan termasuk sebuah lori tanah. Kejadian berlaku di Jalan Kolon Pokok Sena, Kedah kira-kira 9.55 pagi tadi. Lori tanah 10 tan dipercayai terbabas sebelum merempuh 3 kenderaan lain termasuk 2 kereta. Romadiah Ismail 65 dan Nazifah Abu Seman 28 tahun yang menaiki salah sebuah kereta meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut Ketua Zon 1 JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Ahmad Aminuddin Abdul Rahim, pihaknya menerima panggilan berhubung kemalangan tersebut pada pukul 9.59 pagi tadi. 3 pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Alustar, Pokok Sena serta Kuala Nerang digegaskan ke lokasi. Operasi tamat sepenuhnya pada 12.07 tengah hari tadi. Juga di Kedah, remaja lelaki berusia 13 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Sungai Petani atas pertuduhan cubaan merompak seorang pemandu kenderaan e-hailing pada 27 November lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 393 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 17 Januari tahun depan. Perbuatan remaja terbabit berjaya dirakam kamera papan pemuka di dalam kenderaan e-hailing dinaiki dan tular di media sosial. Untuk lebih banyak perkembangan dari negeri Jelapang Padi, kita bersama Siti Zaidah Osman. Silakan. Pembangunan kawasan geopark yang diberi penarafan di negara ini bukan sahaja melibatkan infrastruktur fizikal tetapi menjana pendapatan masyarakat luar bandar terutama golongan B40. Justru Jabatan Mineral dan Geosains Kedah, Perlis dan Pulau Pinang menganjurkan lawatan kerja ke Lenggong Geopark sebagai pendedahan kepada komuniti terlibat untuk mendalami proses pembelajaran berkaitan. Program disertai 40 peserta terdiri daripada GeoGuide, Jerai dan Perlis. Peserta diberi pendedahan mengenai proses pemeliharaan geowarisan, biowarisan dan ekologi warisan budaya di kawasan itu. Kita dapat lihat macam mana walaupun tempat ni macam pedalaman hutan tapi dia boleh angkat sebagai lenggong geopark kebangsaan lah. Lepas tu kita tengok banyak fasiliti ataupun tempat yang mereka buat ni banyak lebih kepada untuk buat lawatan. Sebenarnya Perlis baru saja dapat penerapan geopark. Jadi bila datang ke Lenggong ni banyak sebenarnya yang kita pelajari. Antaranya kita bagi satu inspirasi lah untuk kami yang masih baru. Kita tengok dari segi prasarana, dari segi orang kata diorang punya plan, kemudian aktiviti semua nampak macam tersusun, sangat tersusun. Jadi benda ni kita boleh jadi contoh lah untuk Perlis. Tadi banyak program-program yang kami telah sediakan di antarabangsa dan di lokal sendiri. Tapi kami sendiri masih lagi pergi ke geopark yang lain untuk belajar secara proses bagaimana kami boleh tambah baik program-program ini, bagaimana orang kata untuk mendidik dan membantu komuniti-komuniti. Sebab komuniti ni dia ada pelbagai sikap dan attitude. Dan jadi benda ni perlu kita pelajari dan kita bentuk mereka ini dan kita bimbing. Dia tak boleh kita lepas macam untuk kena handhold mereka ni supaya mereka nampak ini adalah satu peluang keemasan yang mana diorang ni boleh meningkatkan diorang sebagai faktor ekonomi mereka. Lenggong diiktiraf sebagai geopark kebangsaan pada 16 Disember 2021 setelah mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 2012. Ia berkeluasan 2068 km persegi, kaya dengan pelbagai keunikan landskap batuan. Terdapat 27 geotapak, 8 biotapak warisan biologi dan 18 tapak budaya. Lebih istimewa, Lenggong memiliki pelbagai sejarah formasi geologi bertaraf antarabangsa. Bukan keuntungan yang dikejar, namun kepuasan apabila dapat menawarkan harga rahmah kepada penggemar raja buah. Usaha oleh seorang peniaga buah-buahan di Sungai Petani itu ternyata berbaloi apabila 3 tan duriannya habis dalam masa 2 hari.
Muhammad Khairul Yaakob menjual satu pek durian pulut dengan harga RM5. Menurut pengusaha kafe dan gerai buah-buahan itu, jualannya mendapat sambutan menerusi karnival yang diadakan di Masjid Andalusia Laguna baru-baru ini. Durian ni daripada Perak, Pahang dengan Johor. Kita ambil 3 negeri lah. Daripada Terung Perak untuk durian kampung, Musangking kita ambil daripada Pahang, Raub, dan IOI kita ambil daripada Muar, Johor. Selain pek durian rahmah, durian lain turut dijual pada harga runtuh. Antaranya Musangking RM15 sekilogram dan durian kampung RM8 sekilogram. Solidariti bersama rakyat Palestin antara pengisian penting karnival sambutan 10 tahun Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk. Ia bukti rakyat negara ini terus memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan penduduk Palestin daripada Zionis Israel. Menurut imam masjid berkenaan, isu Palestin tidak seharusnya diberi perhatian secara bermusim. Kesedaran mengenainya perlu berterusan supaya usaha menghentikan kekejaman rejim Israel dicapai. Kita sebenarnya sebelum ni kita dah buat kutipan. Sebenarnya solidariti kepada Palestin ini tidak boleh berhenti. Mana kita buat sekali kita berhenti tak boleh, dia kena berterusan. Bagaimana kita ada keazaman yang kuat untuk membantu, selama mana kita ada kemampuan kita bantu. InsyaAllah. Beliau berkata demikian pada karnival 10 tahun Masjid Andalusia. Pelbagai program disediakan untuk pengunjung, antaranya pameran daripada pihak pengurusan masjid, agensi kerajaan dan swasta, jualan produk serta ceramah solidariti. Sekian berita wilayah dari Kedah, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Siti. Sedikit perkembangan sukan, Selangor FC mengesahkan kedudukan selaku naib juara Liga selepas menewaskan Kedah Darul Aman KDAFC 1-0 di Stadium Darul Aman. Status naib juara itu sekaligus melayakkan anak buah Tan Cheng Ho untuk beraksi pada Piala AFC musim depan. Kemenangan tipis itu membolehkan The Red Giants menghuni tangga kedua dengan 58 mata sebelum pertembungan terakhir Liga menentang PDRM FC pada 17 Disember ini. Selangor meraih gol yang dicari menerusi Aaron Deville Rodriguez pada minit ke-64. Gol tersebut terhasil menerusi kuisan cantik bola lintang daripada Brandon Gunn yang disambar Aaron Dale dan menewaskan penjaga gol Kedah Kalamullah Al-Hafiz. Gol Aaron Dale itu menambah koleksi jaringan liganya dengan 23 gol, kekal penjaring terbanyak liga ketika saingan berbaki satu perlawanan. Kemenangan itu membolehkan Selangor kembali beraksi di peringkat Asia kali terakhir pada musim 2015-2016. Sementara itu, pengendali Kedah Darul Aman KDAFC Nafuzi Zain tetap berbangga dengan prestasi anak buahnya selepas tewas 0-1 kepada Selangor FC. Sasaran Nafuzi kini mahu menamatkan kempen Liga di tempat 3 terbaik. Dalam keadaan yang tidak Sabah dengan Kedah sekarang ni berebut untuk tempat 3 lah. Jadi kita pergi ke Sabah pun kita harus menang lah. Kita tahu 2 game ni memang tough game. Kita yang decide di mana tempat kita pun kita stay berpeluang, kita cuba yang terbaik lah untuk at least ialah untuk berada di sekali kita dah confirm 4 atas lah. Jadi kita perlukan antara tempat terbaik tu nombor 3. Kedah akan bertandang ke Likas pada 17 Disember ini berdepan Sabah FC untuk aksi terakhir Liga. Di Perlis, 42 anak-anak Pusat Jagaan Teratak Rahmat disantuni pelajar College Universiti Islam Perlis KUIP menerusi program Jalinan Kasih Ummah. Menurut Pengarah Pusat Bahasa dan Pengajian Umum PBPU KUIP, Anas Zakwan Muhammad Sobri, program dilaksana bagi memupuk ukhuwah dalam kalangan peserta dan penghuni pusat jagaan itu. Jelas beliau, program yang disertai 61 pelajar kursus khidmat rumah itu bagi melatih mereka melaksanakan program berimpak kepada masyarakat. Ia menekankan beberapa teras antaranya komunikasi berkesan, kerjasama dan tolak ansur. Pelbagai aktiviti dilaksana termasuk solat duha, tazkirah, klinik Iqra', tadabbur Al-Quran dan ceramah kesihatan. Pahlawan yang gugur di medan perang akan sentiasa menjadi insan istimewa dan diingati. Justru, Persatuan Veteran Keselamatan Pulau Pinang berhasrat untuk mengadakan hari peringatan dan penghormatan pejuang negara setiap tahun.
Presidennya Meja Bersara Datuk Sivarajan KM Ramanathan berkata sambutan itu bagi mengenang jasa dan pengorbanan veteran polis dan tentera negara. Kita adakan satu upacara iaitu Hari Peringatan dan Penghormatan bagi pahlawan-pahlawan yang telah gugur di dalam medan perang. Majlis dirasmikan Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang Jagdeep Singh Deo.